Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma anzil ala Syekh Abdul Qadir Jilani rahmah war ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya Allah, limpahkanlah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani rahmat dan keridaan-Mu, dan berilah kami bantuan dengan sebab rahsia-rahsia beliau pada setiap masa dan ketika. Mangkabah pertama secebis dari sejarah riwayat hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dari riwayat hidup Tuan Syekh terdapat burhan atau bukti yang berjalan terus sehingga hari ini bahawa beliau adalah antara para hamba Allah yang diterima amal-amalnya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang mafhumnya berbunyi, idza ja'alallahu 'abdan waliyan ja'alahu fis sama'i masyhuran wa fil ardi maqbula. Yang maksudnya, apabila Allah menjadikan seseorang hamba itu walinya, dia akan menjadikan hamba tersebut masyhur di langit dan makbul, diterima di bumi. Dari hadis ini telah berkata setengah para ulama, dapatlah kita ketahui bahawa jika sesuatu amalan itu berkekalan di bumi, maka ia adalah tanda-tanda kabulnya Tuhan kepada para hambanya. Seperti bacaan maulid berzanji, dibai, qasidah burdah, ratib al-haddad dan lain-lainnya. Semua amalan-amalan ini sudah berumur beratus tahun. Pastinya amalan ini datang dari para awliya Allah. Akibatnya ia menjadi kekal di bumi. Tuan Syekh juga mempunyai banyak amalan yang kekal hingga hari ini. Selain kaifiat zikirnya dan tariqahnya, antaranya sebagaimana termaktub dalam riwayat hidupnya, beliau suka memberi makan kepada fakir miskin setiap hari selepas solat asar. Kadang-kala beliau duduk bersama mereka, membetulkan pakaian mereka yang compang-camping dengan tangannya sendiri, menepis daun-daun yang terlekat di pakaian mereka dan sebagainya. Begitulah akhlak Sultan Al-Awliya dengan fakir miskin. Dan sifat pemurahnya dalam memberi makan, begitulah aturannya terus menerus setiap hari sehingga beliau wafat. Malah amalan ini diwarisi ahli keluarga beliau sehingga zaman kita sekarang, memberi makan kepada fakir miskin setiap kali selepas solat asar. Berkata Syekh Afifuddin, salah seorang keturunan Tuan Syekh pada zaman kita, kami khawatir amalan memberikan makan kepada fakir miskin ini terputus atau terhenti pada zaman kita apabila pihak Amerika masuk ke Iraq dan berperang. Selepas sekian lamanya ianya berjalan tanpa henti. Tetapi dengan kehendak Allah, ketika berlaku peperangan di Iraq, makin ramai orang yang bersedekah, bernazar dan berjariah, membawa makanan yang banyak selepas solat asar di madrasahnya. Dan makin ramai yang datang menjamunya, sehingga bukan fakir miskin juga yang datang, rakyat biasa, orang kaya, malah pegawai-pegawai askar Iraq dan juga askar-askar Amerika juga turut hadir menjamu. Allah mensyurna fahatir ridwana alaih wa amiddana bi asrarihi allati awda'taha ladaih. Mangkabah kedua, sebahagian dari karamahnya. Pada suatu hari, isteri Tuan Syekh bertemu dengannya dan berkata, wahai suami kami yang terhormat, anak lelaki kecil kita telah meninggal dunia, namun kami tidak melihat setitik air mata pun yang mengalir dari mata kekanda, dan tidak pula kekanda menunjukkan tanda kesedihan. Tidakkah kekanda menyimpan rasa belas kasihan terhadap anak lelaki kita yang merupakan sebahagian darah daging kekanda sendiri? Kami semua sedang dirundung kesedihan, namun kekanda masih juga meneruskan pekerjaan biasa kekanda, seolah-olah tiada sesuatu pun yang telah berlaku.
Kekanda adalah pemimpin dan pelindung kami di dunia dan di akhirat. Tetapi jika hati kekanda telah menjadi keras sehingga tiada lagi menyimpan rasa belas kasihan, bagaimana kami dapat bergantung kepada kekanda di hari pembalasan kelak? Maka berkatalah Tuan Syekh, wahai isteri-isteriku yang tercinta, janganlah kamu semua menyangka hatiku ini keras. Aku menyimpan rasa belas kasihan di hatiku terhadap seluruh makhluk Allah, sampaikan terhadap orang-orang kafir dan juga terhadap anjing-anjing yang menggigitku. Aku berdoa kepada Allah agar anjing-anjing itu berhenti menggigit, bukan kerana aku takut digigit, tetapi aku takut nanti manusia lain akan melatu. Tidakkah kamu mengetahui bahawa aku mewarisi sifat belas kasihan baginda sallallahu alaihi wasallam dan telah diutus Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam? Maka wanita-wanita itu telah berkata pula, kalau benar kekanda mempunyai rasa belas kasihan terhadap seluruh makhluk Allah sampai kepada anjing-anjing yang menggigit kekanda, kenapa kekanda tidak menunjukkan rasa sedih atas kehilangan anak lelaki kita yang telah meninggal dunia ini? Tuan Syekh pun menjawab, wahai isteri-isteriku yang sedang berduka cita, kamu semua menangis kerana kamu semua merasa telah berpisah daripada anak lelaki kita yang kamu sayangi. Tetapi aku sentiasa bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Kamu semua telah melihat anak lelaki kita di dalam satu ilusi yang disebut dunia. Kini dia telah meninggalkannya lalu berpindah ke satu tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah satu ilusi sahaja. Memang dunia ini adalah satu ilusi untuk mereka yang sedang terlena, tetapi aku tidak terlena. Aku melihat dan waspada. Aku telah melihat anak lelaki kita sedang berada di dalam bulatan masa, dan kini dia telah keluar darinya. Namun aku masih dapat melihatnya. Dia kini berada di sisiku. Dia sedang bermain-main di sekelilingku, sebagaimana yang pernah dia lakukan pada masa dahulu. Sesungguhnya jika seseorang itu dapat melihat kebenaran melalui mata hatinya, sama dengan yang dilihatnya masih hidup ataupun sudah mati, maka kebenaran itu tetap tidak akan hilang. Allahumma syurna fahatir ridwani alaih wa amiddana bi asrarihi allati awda'taha ladai. Mangkabah yang ketiga, sebahagian dari kata-kata Tuan Syekh. Telah berkata Syekh Abdul Qadir Jilani pada petang hari Selasa yang bertempat di madrasah pada tarikh 4 Zulkaidah tahun 545 Hijrah. Saudara-saudara sekalian, dahulukan kepentingan akhirat atas kepentingan dunia. Nescaya engkau akan mendapatkan keuntungan dari kedua-duanya. Bila engkau mendahulukan kepentingan dunia atas kepentingan akhirat, maka kau akan rugi dunia dan rugi akhirat. Ini merupakan seksaan bagimu yang tidak diperintahkan. Jika engkau tidak sibuk dengan urusan dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ma'unah, pertolongan kepadamu, juga akan memberikan taufik dan kesempatan mengambil sebahagian dunia. Bila engkau mengambil sebahagian kecil daripada dunia, nescaya bahagian itu akan menjadi barakah. Allahumma anzil alaihi rahmah wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Ya Allah, limpahkanlah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani rahmat dan keridaan-Mu, dan berilah kami kekuatan dengan sebab rahsia-rahsia beliau pada setiap masa dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.